إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis Syekh Al-Fadil Abu Firdaus. Ada tak? Belum. Engine slow. Engine cell. Baru start. Takkan nak start terus panas. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian. Kita berada pada rukun iman yang ke-5, iaitu beriman kepada hari akhirat. Dalam buku kita, Kitab Tauhid, di mana kita telah membahaskan secara umumnya tentang hari kiamat, perbezaan ataupun pembahagian hari kiamat, pembahagian tanda-tanda kiamat, semua telah kita sebut dan telah kita nyatakan. Dan saya rasa kita berada pada muka surat yang ke-106 okay? Ataupun 108. 6 atau 7. 6 dan 7. Oh, kalau lain. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, tak apalah, kita lihat pada muka surat yang ke-106, di mana penyusun membahaskan manhaj ataupun metod Al-Quran dalam menetapkan Al-Ba'ath. Yang diartikan dengan Al-Ba'ath adalah hari kebangkitan, yakni hari kiamat. Muka surat 106. Dah kita bahas. Dah mula dah. Mengapa tuan-tuan dan perempuan sekalian penyusun meletakkan satu topik khusus berbincang tentang metod Al-Quran dalam menetapkan Al-Ba'ath, hari kiamat? Kerana di sana wujud sebilangan daripada manusia yang tidak beriman kepada hari kiamat, satu. Dan yang kedua, yang paling bahaya adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila tidak beriman kepada Allah, sudah semestinya di sisi mereka tidak ada di sana hari pembalasan. Sebab tu kami tak payah beriman, sebab tidak ada hari pembalasan. Amalan manusia tidak akan dihitungkan. Okey. Jadi penyusun meletakkan satu topik perbincangan khusus, iaitu manhaj, metod Al-Quran dalam menetapkan Al-Ba'ath. Bagaimana Al-Quran nak menjelaskan kepada kita tentang hari kiamat, bagaimana Al-Quran menyeru kita beriman kepada hari kiamat. Ini pun kita dah ulas dah sedikit sebanyak. Yang pertama, buka muka surat 108. Cara Al-Quran menyeru manusia supaya beriman kepada Al-Ba'ath, meyakinkan manusia dengan kewujudan Al-Ba'ath. Al-Ba'ath ni asal daripada perkataan Arab ba'atha yab'athu. Ba'atha yab'athu ini membawa erti hantar. Hantar pergi. Tuan-tuan dan puan sekalian, oleh kerana itu hari kiamat juga dinamakan sebagai hari
al-ba'thu, kerana pada hari itu manusia dihantar, manusia diutuskan, yakni dibangkitkan kembali. Okey, itu al-ba'thu. Al-ba'thu. Metod yang pertama iaitu, kata penyusun, beristidlal dengan penciptaan langit dan bumi dan benda-benda yang agung yang menjadi saksi atas kesempurnaan dan kecanggihan ciptaan Allah, serta bukti atas kekuasaan Allah yang absolut. Dia tulis sini bahasa Indon lah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama sekali Al-Quran seperti yang menjelaskan, dia datangkan di sini, dia datangkan di dalam, yakni Allah datangkan di dalam Al-Quran tentang penciptaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang menggambarkan kekuasaan Allah. Saya baca dari dia, tak kita terang. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yaru anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlaha wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi fa aba adh-dhalimuna illa kufura." Okay. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahawasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka dan telah menetapkan waktu yang tertentu bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya. Maka orang-orang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran. Tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi kalau Allah mampu menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan segala sesuatu di atas muka bumi, maka apakah mustahil bagi Allah untuk menghidupkan semula, membangkitkan semula manusia pada hari kiamat? Mustahil kan? Tidak mustahil. Itu cara pertama Al-Quran datangkan. Cara yang kedua, saya ringkaskan, yang lain tuan-tuan dan puan sekalian baca. Cara yang kedua, beristidlal akan adanya ba'ath dengan penciptaan manusia pertama kali. Oleh kerana siapa yang dapat menciptakan manusia pasti mampu untuk mengembalikannya untuk kedua kalinya. Yakni cara Al-Quran menetapkan al-ba'ath, menetapkan wujudnya hari kiamat adalah dengan menceritakan tentang penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia. Maka apakah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan dan menghidup semula manusia? Dia yang cipta. Nampak? Seperti mana kita pada hari ini, kita yang mencipta kereta dengan menggunakan bahan-bahan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sama ada bahan tersebut datang daripada idea ke, ataupun bahan tersebut bahan besi, bahan mentah dia bagi. Bahan mentah boleh lah. Dan yang sewaktu dengannya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi kita boleh nak hidupkan kereta. Kalau rosak kita hidupkan balik, kalau mati kita hidupkan balik, kita pergi cari bateri, kita beli bateri, kita buah balik. Itu keadaan kita di dunia. Kita boleh gerakkan sesuatu yang menjadi milik kita. Okey. Saya, ini kira ayak saya lah. Jadi saya letak sini. Saya mampu meletakkan air ini di sini, saya juga mampu mengalih dan letaknya di bawah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, pencipta alam ini, menciptakan manusia, menghidupkan manusia daripada tiada kepada ada, daripada sperm, tak tahu hak mana satu, daripada ribuan dan jutaan sperm, tak tahu yang mana satu kita ni daripada mana, tak dapat ditentukan oleh ilmu saintifik sampai ke hari ni. Dia tak boleh nak tetapkan sperm mana hak masuk dalam ovum. Tak boleh. Itu datang dengan kehendak Allah. Kalau itu Allah Subhanahu wa taala mampu lakukan, mampu takdirkan, tetapkan, apatah lagi nak bangkitkan manusia? Senang-senang. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, "Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'th fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqah wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arham ma nasha' ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil 'umr
likai la ya'lam min ba'di ilmin syai'a. Maksudnya, wahai manusia, jika kamu berada dalam keraguan tentang kebangkitan daripada kubur, yakni meragui akan wujudnya di sana hari manusia dibangkitkan, wujudnya di sana hari kiamat, ada orang ragu, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitis mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan juga segumpal daging yang tidak sempurna kejadiannya. Maka di sini jelas Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan wujudnya di sana manusia-manusia yang kurang sempurna penciptaannya. Dan lebih jelas, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki pada waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan beransur-ansur sampailah kamu kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan di antara kamu ada yang dipanjangkan umurnya. Yang dipanjangkan umurnya supaya dia tidak mengetahui lagi, sampai dia nyanyuk, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Ardhalil umur ni maksudnya di penghujung usia. Ni bila dah tua sangat, tuan-tuan dan puan sekalian, banyaklah kita lihat sama ada ulama-ulama yang terlalu, yang dah sangat-sangat senior. Tapi ulama-ulama ni jangan main. Ada di kalangan mereka yang sangat-sangat senior lagi kuat ingatannya. Tapi pada masa yang sama dalam sejarah ilmu hadis pun ada juga ulama-ulama yang bila mereka berusia, hafalan mereka bertukar. Jadi riwayat mereka setelah mereka berusia ditolak. Adapun sebelum daripada mereka meningkat usia tersebut yang menyebabkan mereka lupa, diterima. Nampak? Jadi benda ni Allah Subhanahu wa taala mampu lakukan. Ada yang Allah matikan mereka, ada yang Allah panjangkan hidup mereka sampai mereka nyanyuk, sampai tak nak buat apa. Jadi kalau Allah nak bangkitkan, mereka senang ke susah? Ini cara, ini metod Al-Quran dalam menetapkan, menyeru kita supaya mempercayai kepada hari kebangkitan. Metod yang seterusnya, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menegakkan dalil adanya hari kebangkitan sesudah mati dengan menghidupkan bumi sesudah matinya. Yang ini jelas. Yang tadi ni Allah cerita pasal penciptaan langit dan bumi. Bila Allah mampu cipta langit dan bumi, apa masalah Allah Subhanahu wa taala nak bangkitkan semula manusia? Kedua, Allah Subhanahu wa taala cerita di dalam Al-Quran tentang penciptaan manusia. Kalau Allah wujudkan manusia daripada tiada kepada ada, daripada tanah, daripada setitis mani, maka tak mustahil Allah Subhanahu wa taala boleh bangkitkan semula manusia. Ketiga, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara terang dalil tentang dibangkitkan manusia pada hari kiamat kelak. Antaranya, wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma' ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Dan bila kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air ke atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah, dan menumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Apa yang nak diceritakan di dalam ayat ni, tuan-tuan dan puan sekalian? Bila kita kata hari kiamat, hari yang padanya dihancurkan tiupan sangkakala. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha